Bersama dengan saya Cikgu Izzuan pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar topik membaca dan menyebut jam. Sebelum ini, cikgu telah mengajar kamu mengenai minit. Okey, mengenai minit, dan cikgu akan buat sedikit ulang kaji untuk kamu kenal. Ini ialah merupakan muka jam. Okey, nombor yang di dalam ini ialah nombor 1 hingga 12 ialah untuk unit jam. Manakala kalau kau tengok sengatan ni, yang kecil ni, ialah untuk unit minit. Okey, sengatan yang kecil ni untuk unit minit. Baik, mari kita tengok jarum minit terlebih dahulu. Okey, jarum minit dia lebih panjang daripada jarum jam. Okey. Jadi jarum minit ni dia menunjukkan setiap sengatan ni. Dia tak tunjuk ni, dia tak tunjuk pukul. Contohnya ni 1 dia tak tunjuk. Tak. Dia tunjuk sebenarnya 5 minit. Nampak? Macam mana cikgu dapat 5 minit tu? Sengatan ni 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Dia tunjuk nombor yang di luar. Jadi jarum minit ni setiap nombor ni gandaan dia adalah 5. Kalau 2 dia tak tulis 2 tapi 10. 3, 15. Dia naik secara 5, gandaan 5. Okey. Dan lengkap dah satu pusingan ada 60 minit. Kalau kamu kira setiap sengatan ni cukup satu pusingan ni sama dengan 60 minit. Jadi kamu kena ingat, jarum panjang merupakan jarum minit, dia menunjukkan sengatan. Okey, dia tak tunjuk nombor yang besar ni. Contoh macam ni, dia tak tunjuk 2. Walaupun dia terletak di 2, dia tidak tunjuk 2, tetapi dia tunjuk sengatan yang kecil ni. Kiralah satu sengatan ni sampai sini ada 10 sengatan. Jadi jadi 10 minit. Kalau macam ini 15 minit. Baik. Kalau macam ni 30 minit. Okey? Jadi satu lagi ilmu yang cikgu nak ajar pada kamu ialah apabila jarum minit ini menunjukkan 15, okey, 15, bermaksud kita panggil dia suku. Manakala kalau jarum panjang ni tunjuk sampai 30 minit, maka ini adalah setengah. Setengah jam. Kamu kena ingat dua ni dululah. Okey, kalau dia tunjuk 15, kita panggil dia suku. Kalau dia tunjuk 30 minit, kita panggil setengah jam. Okey. Mari kita tengok jarum jam pula. Okey. Jarum jam. Ini adalah jarum jam. Jarum jam ni lebih pendek. Okey, jarum jam lebih pendek. Okey, kita tutup dulu jarum minit. Kita tengok jarum jam ni lebih pendek. Okey, jarum jam ni dia akan tunjukkan nombor yang di dalam ni. Macam contoh 1 jam, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, dan sampailah pukul 12. Okey, baik. Dia ada dalam satu hari kita ada sebenarnya 24 jam. Jadi dia tak bolehlah buat sampai 24 jam. Jadi dia separuh hari sahaja, iaitu 12 jam. Jadi apabila sampai tengah hari dia pusing lagi. Okey, cukup masa untuk satu hari. 12 tambah 12 dia akan jadi 24 jam. Okey, senang saja jarum jam ni. Jarum jam dia tunjuk kalau pukul 1, 1 lah. Kalau tunjuk pukul 3, pukul 3. Okey, kalau tunjuk pukul 4, 4 lah. Tapi kalau kata dia tunjuk di tengah-tengah ni, antara nombor 1 dan nombor 2. Kalau nombor 1 dan nombor 2 ni bermaksud, okey, kita buka satu dash line. Kamu tengok nampak ni. Nampak? Ni pukul 1 kan. Lepas tu jarum jam ni dia bergerak. Dia tak sampai lagi pukul 2. Maksudnya dia masih lagi menunjukkan pukul 1. Okey. Kalau kata dia di tengah ni, antara 4 dan 5. Antara 4 dan 5. Dia tak sampai lagi.
Dia tak sampai. Dia katakan dia bergerak, dia duduk tengah-tengah ni. Maksudnya dia masih pukul 4. Kalau sampai di sini pun, dia masih lagi belum melepasi nombor 5. Okey. Jam 5, maksudnya dia masih pukul 4. Tapi kalau dia dah sampai tepat pada pukul 5, maksudnya dia dah menunjukkan pukul 5. Okey, kamu kena ingat sebelum dia sampai pukul tu, sebelum dia menunjukkan jarum jam ni menunjukkan pukul tersebut, maka dia masih lagi jam yang sebelum tu. Contoh antara 3 dan 4 ni, selagi dia tak sampai ke jam 4, contohnya dia masih di sini, maksudnya dia masih lagi jam 3. Masih lagi pukul 3. Okey? Okey, jadi kamu kena faham untuk minit. Untuk minit, dia menunjukkan sengatan. Okay, sengatan yang kecil ni. Yang di luar ni. 5, 10, 15, 20. Okay. Manakala jarum jam pula menunjukkan nombor yang di dalam. 2, 3, 4, sampailah 12. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak membaca jam. Okey, cikgu keluar ada dua jarum. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk kepada kamu jarum jam pendek menunjukkan jarum pendek menunjukkan jam, manakala yang panjang menunjukkan jarum untuk minit. Okey. Untuk membaca atau menyebut jam, kamu kena ingat kita mesti sebut jarum pendek terlebih dahulu diikuti dengan jarum panjang. Okey, jarum pendek menunjukkan pada pukul 1. Okey, 1. Jarum panjang dia start di pukul 12. Pukul 12 ni dia punya tempatnya ialah sifar. Jadi sekarang ialah pukul 1. Pukul 1. Nampak? Jadi jarum nombor 1 ni ialah pukul jarum untuk jam. Yang di belakang ni ialah untuk minit. Okey, 00. Jadi jarum jam menunjukkan pukul 1, manakala minit menunjukkan sifar. Okey, cuba tengok macam mana kalau kita ubah minit ni. Nampak? Okey, minit ni dia dah bertambah 1 minit. Sengatan pertama. Nampak? Di bawah ni kita tengok masih lagi pukul 1. Manakala jarum minit dia bertambah 1 minit. 2 minit. 3 minit. 4 minit. 5 minit. Nampak? Jadi 1:05 minit. Sekarang ialah pukul 1:05 minit. Okey, bagaimana kalau dia tunjuk jarum minit menunjukkan pada pukul 3? Jarum minit pukul 3. Tapi kita tak sebut 1:03 minit. Kita tengok sengatan dia ada 15 sengatan. Maksudnya pukul, kita baca dahulu jarum jam. Jarum jam dia masih lagi tak melepasi 2. Masih lagi pukul 1. Pukul 1. Okey. Manakala minit menunjukkan 15 minit. Jadi pukul 1:15 minit. Pukul 1:15 minit. Ataupun cikgu dah pernah bagi tahu kamu, kalau tunjuk pukul 15, kita boleh sebut dia sebagai satu suku. Satu suku. Okey, bagaimana kalau jarum minit menunjukkan pukul jam 5? Okey, kita tak tulis sebagai 1:05 minit. Walaupun dia tunjuk 5. Tapi kita tengok sengatan. Sebab minit kita kena tengok sengatan. Sengatan dia ada 25 sengatan. Jadi bermaksud jarum jam masih lagi tidak melepasi 2 ni. Dia masih lagi pukul 1. Jarum minit ada 25 minit. 25 minit. Okey. Cuba tengok ni pula. Kalau jarum panjang menunjukkan jam 6, bermaksud ada 30 sengatan. Jadi, kita baca dahulu jarum pendek. Pukul 1. Jam 1. Okey. Ini 30 minit. Okey, 1:30 minit.
Bermaksud, kalau kata 30 minit ni, kita boleh juga sebut sebagai 1/2. Okey, 1/2. Okey. Seterusnya, jarum minit menunjukkan pukul 1, jam 1 lagi. Dia masih tidak melepasi 2. Okey. Dan jarum minit menunjukkan jam 8. Tapi kita tak tengok 8 ni. Kita tengok yang di luar ni. Ada 40 sengatan daripada sifar kalau kamu kira. Okey, gandaan 5 dia ada 40 sengatan. Jadi kita tulis dia sebagai 1:40. Okey, 1:40. Okey. 1 jam 40 minit. Okay, pukul 1:40. Jadi kalau kamu tengok, kalau kita pusingkan jarum jam ni, setiap ni dia naik. Okey, dia ikut sengatan tu. Dan kalau kamu perasan, apabila kita gerakkan jarum minit, jarum bahagian jam ni juga turut bergerak. Cuba tengok. Nampak? Dia bergerak. Okey. Setiap kali sengatan tu naikkan, dia akan berubah. Sampailah apabila kita tepat pada jam 12, bermaksud jarum pendek ini sudah mencapai pukul 2. Jarum jam menunjukkan pukul 2. Okey, jarum minit pula dia berubah menjadi sifar-sifar. Bila tepat jam 12, dia akan jadi 00. Sebelum jam 12 ni, dia jadi pukul 1 sebab jarum jam tak sampai lagi. Manakala jarum minit ni pula, kamu tengok, dia menunjukkan sengatan yang ke-59. Okey, jadi ada 59 minit. Bila sampai sini, dia tak tulis 60 minit. Tapi dia jadi semula sifar-sifar. Dia melengkapkan satu pusingan dia ada 60 minit lah. Okey. Okey, jom kita tengok secara random. Secara rawak, kita lihat sekarang. Cikgu tunjuk. Okey, katakan. Okey. Sekarang pukul. Okey, sekarang pukul berapa? Kita tengok. Okey. Okey, sekarang pukul berapa? Okey, kita tengok. Jarum pendek tunjuk dekat mana? Tengok jarum pendek dahulu. Jarum pendek terletak di antara 8 dan 9. Dia tidak lagi melepasi nombor 9. Jadi dia masih lagi pukul 8. Jadi jarum panjang pula menunjukkan jam 5. Jam 5 sama dengan 25 minit. Jadi kalau kita nak sebut jam, kita kena tulis pukul 8:25 minit. Pukul 8:25 minit. Okey. Macam tu. Kita tulis jam dulu, diikuti dengan minit. Okey, seterusnya, cuba kita tengok ni pula. Okey. Okay, jam menunjukkan tepat pukul. Okey, tengok jarum pendek dahulu. Pukul berapa ni? Dia tunjuk pukul 10. Manakala jarum minit tunjuk jam 12. Tapi kita tak tulis 10:12. Kita kena tengok minit. Minit dia kalau tepat pukul 12, sifar. Jadi, jawapannya ialah pukul 10. Okey. Kalau jarum pendek ni, jarum panjang ni, jam minit ni bergerak. Katakan dia bergerak sampai sini. Okey, sekarang pukul berapa? Pukul 10. Sebab dia tak lebih daripada 11 lagi. Dia masih lagi di antara 10 dan 11. Kita sebut dia pukul 10. Okey, 10. Okey. Jam 3 bersamaan dengan 15 minit. Jadi pukul 10:15. Pukul 10:15 kita boleh sebut sebagai 10 suku. Ingat,
Untuk 15 dengan 30 saja dia ada nama special. Okey, kita boleh sebut juga sebagai 10 suku. Okey, manakala kalau katakan jarum panjang, jarum minit ni menunjukkan jam 6. Jam 6 ni bersamaan dengan 30 minit. Okey. Jadi macam mana kita nak sebut nombor ni? Kita tengok jarum pendek terlebih dahulu. Jarum pendek masih lagi tidak sampai nombor 11. Jadi dia masih lagi dalam pukul 10. 10. Okey, kalau kita tengok sini berapa minit? 30 minit. Jadi pukul 10.30 minit. Okey. Macam ni. 10 jarum panjang ni 10. Okey, 30 ni mana datang? Ni 30 singatan dari pukul 12 sampailah jam 6 ni ada 30 singatan. Jadi bersamaan dengan 30 minit. Jadi 10.30 minit. Ataupun kita boleh sebut dia sebagai 10.30. Dia setengah. Okey. Untuk ini 15 minit dengan 30 minit saja kita boleh panggil dia nombor yang ada panggilan khas, iaitu suku dan setengah. Okey. Mari kita tengok contoh lain. Katakan sekarang pukul 5. Okey. Okey, 5. Jarum jam menunjukkan pukul 5. Okey, pukul 5. Baik, katakan cikgu gerakkan jarum minit ni. Okey. Sekarang kita dapat tengok. Sekarang jarum pendek menunjukkan masih lagi pukul 5. Pukul 5. Manakala jarum panjang menunjukkan jam 4. Jam 4 ada 20 sengatan. Okey, ada 20 sengatan. Bermaksud sekarang ialah pukul 5.20. 5.20. Okey. Seterusnya, sengatan tu bertambah, dia jadi 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 dan 5.25. Nampak? Setiap sengatan dia akan bertambah. Jarum minit hanya menunjukkan sengatan yang kecil. Okey, sekarang yang terakhir. Okey. Okey, sekarang ialah pukul. Kita tengok. Kalau tengok jarum pendek dahulu, jarum pendek terletak antara 8 dengan 9. Jangan ambil 9, ambil nombor yang sebelum tu, iaitu nombor 8. Sekarang menunjukkan pukul 8. Okey, 8 berapa minit? Untuk minit kita tengok gandaan 5 di luar ni. Okey, dia menunjukkan jam 7. Jam 7 ada 35 sengatan. Bermaksud 35 minit. Sekarang ialah pukul 8.35 minit. Okey, mari kita tengok jawapan. Okey, betul, 8.35 minit. Okey, katakan jarum jam menunjukkan pukul 3. Okey, minit pula menunjukkan 11. Okey, kalau kamu tengok jarum panjang ni, jarum pendek ni, jarum jam, dia menghampiri nombor 4, tapi dia masih lagi belum masuk pukul 4. Jadi, kesimpulan kat sini kita boleh katakan jarum jam ini masih lagi pukul 3. Jangan tulis pukul 4. Okey, walaupun dia dah hampir, tapi dia masih lagi belum sampai lagi pukul 4. Jadi dia masih lagi pukul 3. Okey, pukul 3. Jarum panjang menunjukkan jam 11. Jam 11 ni ada 55 sengatan. Okey, bermaksud ada 55 minit. Jadi jawapannya ialah pukul 3.55 minit. Kita tengok, betul tak? Okay, 3.55. Okey, jangan kamu salah tulis nombor. Okey, jangan kamu kena pastikan kamu tengok jarum jam tu betul-betul sama ada dia melepasi atau tidak. Okey.
Dan pastikan kamu tahu gandaan 5 lah. Okey, gandaan 5. Setiap satu nombor jarum jam ni ialah gandaan 5. Okey, contoh 5, 10, 15, 20. Okey. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Dan yang terakhir ni dia kosong lah. Okey, bila dia capai pukul 12, dia akan jadi sifar. Okey, cikgu harap penerangan cikgu sedikit sebanyak boleh membantu kamu. Jika kamu ada benda yang masih lagi kamu tak faham, okey, cikgu ada sediakan link beberapa video untuk kamu tengok dalam bentuk slide. Okey, slide PowerPoint. Mungkin sedikit sebanyak dia boleh membantu terangkan pada kamu dengan lebih jelas. Okey, sekian, terima kasih.